Salam sejahtera, nama saya Tai Jing Hui. Hari ini saya akan membentang tentang tajuk GISC 1082, isu semasa dan cabaran masa depan, yang dibimbing oleh Puan Saudamini Anak Perempuan Narayanan Nair. Dalam video ini, saya akan berfokus pada 1.2 laut dan 2.2 pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan ekonomi Malaysia. Kedua-dua ini merupakan subtopik yang saya berminat dan memilih daripada topik satu, isu-isu konflik semasa persembadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia, dan topik dua, isu-isu ekonomi semasa dan implikasinya terhadap negara berdasarkan MK. Pertama sekali, mari kita lihat pada 1.2 laut. Sebelum kita bermula, ini adalah kandungan yang saya akan mendalami berdasarkan subtopik ini. Yang pertama adalah pengenalan terhadap konsep persempadanan, tuntutan bertindih dan sempadan maritim. Yang kedua adalah persempadanan maritim di Malaysia. Ketiga adalah tuntutan bertindih dalam lautan Malaysia dan penyelesaian. Dan keempat adalah kesimpulan kecil. Pertama sekali, mari kita lihat kepada pengenalan. Yang pertama adalah konsep persempadanan. Konsep persempadanan merujuk kepada penentuan sempadan atau batasan wilayah negara, termasuklah di laut. Kedua adalah tuntutan bertindih. Tuntutan bertindih berlaku apabila dua atau lebih negara mengklaim kawasan yang sama di laut. Ia timbul disebabkan oleh pelbagai faktor termasuk sejarah, geografi, kepentingan strategik atau sumber daya alam yang kaya. Tuntutan bertindih dalam konteks laut sering menjadi punca konflik antara negara-negara bersempadan. Yang ketiga adalah sempadan maritim, yang merupakan pembahagian bayangan kawasan permukaan air berdasarkan kriteria fisiografi atau geopolitik. Secara amnya, sempadan maritim digariskan pada jarak tertentu dari garis pantai sesuatu bidang kuasa sesebuah negara. Ia wujud dalam konteks perairan wilayah, zon bersempadan dan zon ekonomi eksklusif. Tetapi dia tidak merangkumi sempadan tasik atau sungai. Seterusnya, mari kita lihat pada persempadanan maritim di Malaysia. Ia merujuk kepada penentuan sempadan atau batasan wilayah laut negara dan penting bagi meletakkan hak dan kawalan ke atas sumber daya laut. Terdapat tiga elemen utama dalam persempadanan maritim Malaysia. Yang pertama adalah Zon Ekonomi Eksklusif ZEE. Ia merupakan kawasan laut yang terletak dalam 200 batu nautika dari garis pangkal pantai Malaysia, yang menawarkan peluang ekonomi yang penting bagi pembangunan negara. Di dalam ZEE ini, Malaysia mempunyai hak eksklusif ke atas sumber daya alam seperti ikan, gas asli dan minyak. Yang kedua adalah Zon Perikanan Eksklusif ZPE. Ia merupakan sebahagian daripada ZEE yang ditetapkan khusus untuk kegunaan perikanan. Di sini, Malaysia mempunyai hak eksklusif ke atas pengurusan dan pemeliharaan sumber daya perikanan di kawasan tersebut untuk memastikan kelestarian industri perikanan negara. Yang ketiga adalah garis sempadan maritim, yang merujuk kepada garisan yang menetapkan sempadan atau batasan wilayah laut Malaysia dengan wilayah laut negara jiran. Penetapan garis sempadan maritim ini penting untuk menentukan hak dan kawalan ke atas kawasan laut yang menjadi wilayah Malaysia. Seterusnya, saya akan kongsi tentang tuntutan bertindih dalam lautan Malaysia dan penyelesaiannya. Terdapat tiga tuntutan bertindih yang saya akan mendalami, iaitu tuntutan bertindih Pulau Batu Putih, tuntutan bertindih Pulau Ligitan dan Sipadan, dan tuntutan bertindih Pulau Layang-Layang. Tuntutan bertindih Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih merupakan sebuah batu tunggu yang mempunyai keluasan sebuah padang bola sepak.
Ia terletak di Selat Singapura yang menghadap ke arah Laut Cina Selatan. Punca berlaku konflik. Malaysia memasukkan Pulau Batu Putih dalam sebahagian daripada perairannya berdasarkan peta Malaysia yang dikeluarkan pada tahun 1979, manakala Singapura pula mendakwa Pulau Batu Putih merupakan sebahagian daripada miliknya. Penyelesaiannya adalah Malaysia dan Singapura kemudiannya memutuskan untuk merujuk pertikaian ini kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa iaitu ICJ di Belanda pada 6 November 2007. Pada tahun 2008, Mahkamah Antarabangsa memutuskan dalam keputusan yang kontroversi bahawa Pulau Batu Putih adalah wilayah Singapura. Seterusnya adalah tuntutan bertindih Pulau Ligitan dan Sipadan. Ligitan adalah sebuah pulau di negeri Sabah, Malaysia. Pulau Sipadan pula terletak lebih kurang 35 km di selatan sempurna, iaitu bahagian tenggara negeri Sabah. Punca berlaku konflik adalah disebabkan oleh kedua-dua pulau ini terletak di Laut Sulawesi dan jarak antara satu sama lain ialah 15.5 batu nautikal dan juga kedudukannya yang berada di perairan Sabah. Oleh itu, apabila Malaysia menerbitkan peta baharu pada 1979 yang menunjukkan Sipadan dan Ligitan berada di bawah kedaulatan Malaysia, Indonesia tidak berpuas hati. Isu hak pemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Malaysia dan Indonesia menjadi kontroversi apabila Indonesia membantah cadangan wilayah pelantar laut Malaysia yang memasukkan kedua-dua pulau tersebut. Penyelesaiannya adalah pertemuan antara Presiden Suharto dan Dato' Hussein On pada 26 Mac 1980 di Kuantan memutuskan untuk menyelesaikan masalah melalui rundingan, namunnya gagal. Malaysia telah membangunkan Pulau Sipadan sebagai tempat pelancongan walaupun pulau-pulau tersebut dalam pertikaian. Ini menyebabkan Indonesia membuat bantahan dan kedua-dua pihak bersetuju untuk membawa kes ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Akhirnya, hak kedaulatan terhadap wilayah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan diberikan kepada Malaysia. Indonesia juga bersetuju dengan keputusan ini. Seterusnya adalah tuntutan bertindih Pulau Layang-Layang. Pulau Layang-Layang terletak di Laut Cina Selatan dan dikenali sebagai sebuah pulau terpencil yang penting bagi aktiviti penyelidikan marin dan pengurusan sumber daya laut di rantau tersebut. Punca berlaku konflik adalah setelah meletus konflik ketenteraan antara China dan Vietnam pada Januari 1974 di gugusan Paracels. China secara terang-terangan menuntut keseluruhan Laut Cina Selatan sebagai perairan yang berada di bawah taluk dan penguasaannya. Vietnam pula bertegas mempertahankan gugusan Paracels. Konflik ini menyebabkan negara lain yang bersempadan Laut Cina Selatan untuk membuat tuntutan dan penempatan di terumbu berkenaan termasuklah Malaysia. Penyelesaiannya adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad mengarah Angkatan Tentera Malaysia iaitu ATM untuk menguasai terumbu layang-layang. Ini adalah untuk menghalang Vietnam, Filipina dan China masuk campur. Kini Pulau Layang-Layang adalah kubu pertahanan utama kita di Laut Cina Selatan untuk mengawasi Laut ZEE. Kesimpulan kecil untuk subtopik ini adalah konflik semasa persempadanan dan tuntutan bertindih di Laut Malaysia adalah isu kompleks yang memerlukan pendekatan yang bijak dan kerjasama antara negara-negara berkaitan untuk mencari penyelesaian yang mampan dan damai. Seterusnya, mari kita lihat pada 2.2 pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan ekonomi Malaysia. Isi kandungannya termasuklah yang pertama adalah pengenalan terhadap pandemik COVID-19,
Yang kedua adalah faktor pandemik COVID-19 menjejas ekonomi global dan ekonomi Malaysia. Ketiga adalah kesan terhadap ekonomi Malaysia dan global. Keempat adalah langkah-langkah yang diambil dan yang kelima adalah kesimpulan kecil untuk subtopik ini. Pertama sekali, mari kita lihat kepada pengenalan. Apakah pandemik COVID-19? Pandemik COVID-19 adalah penyebaran penyakit coronavirus 2019 yang kita dikenali sebagai COVID-19 yang meluas secara global. COVID-19 disebabkan oleh virus coronavirus jenis baru yang pertama kali dikenali di Bandar Wuhan, China pada Disember 2019. Seterusnya, mari kita lihat pada faktor pandemik COVID-19 menjejas ekonomi global dan ekonomi Malaysia. Faktor pertama adalah penyebaran virus yang cepat. Kecepatan penyebaran COVID-19 telah menyebabkan penutupan perniagaan, pembatalan perjalanan dan pengurangan aktiviti ekonomi secara drastik. Faktor yang kedua adalah kepentingan kesihatan awam. Untuk mengurangkan jangkitan, kerajaan di seluruh dunia terpaksa mengambil tindakan tegas seperti kawalan pergerakan dan penutupan perniagaan yang membawa kepada kemerosotan ekonomi. Sebagai contohnya SOP. Yang ketiga adalah kebimbangan dan ketidakpastian. Pandemik ini telah mencetuskan ketidakpastian dalam kalangan pengguna dan pelabur, menyebabkan penurunan keyakinan dan pengurangan pengeluaran. Seterusnya, mari kita lihat pada kesan terhadap ekonomi Malaysia dan global. Kesan terhadap ekonomi Malaysia termasuklah penurunan dalam perdagangan dan pelaburan. Perintah Kawalan Pergerakan dan Penutupan Sempadan telah menyebabkan penurunan perdagangan dan pelaburan yang merupakan aspek penting dalam ekonomi Malaysia. Yang kedua adalah kerosakan kepada industri pelancongan. Malaysia bergantung kepada pelancongan sebagai penyumbang penting kepada pendapatan negara. Tetapi penutupan sempadan dan sekatan perjalanan telah menyebabkan turun naik dalam sektor pelancongan. Yang ketiga adalah kesan terhadap pekerjaan dan pendapatan. Penutupan perniagaan dan pembatasan pergerakan menyebabkan peningkatan kadar pengangguran dan penurunan pendapatan di kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya, mari kita lihat pada kesan terhadap ekonomi global. Kesan terhadap ekonomi global termasuklah kemerosotan dalam pertumbuhan ekonomi. Berbagai negara mengalami kontraksi ekonomi yang ketara akibat penutupan perniagaan dan aktiviti ekonomi yang berkurangan. Kedua adalah pengangguran meningkat. Wabak COVID-19 menyebabkan kehilangan pekerjaan yang besar di pelbagai sektor ekonomi menyebabkan kadar pengangguran yang tinggi. Ketiga adalah gangguan rangkaian bekalan global. Pengurangan pengeluaran dan penutupan kilang telah menyebabkan gangguan dalam rangkaian bekalan global termasuk kekurangan barangan dan komponen penting. Seterusnya, mari kita lihat pada langkah-langkah yang diambil. Langkah-langkah yang diambil termasuklah stimulus ekonomi. Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan pelbagai langkah rangsangan ekonomi termasuk bantuan kewangan langsung kepada individu dan perniagaan untuk merangsang aktiviti ekonomi dan menyokong kesejahteraan sosial. Selain itu, terdapat juga langkah-langkah seperti pelaksanaan langkah keselamatan. Untuk mengurangkan penyebaran virus, kerajaan telah mengambil langkah-langkah keselamatan seperti larangan pergerakan, peningkatan ujian dan pengesanan, dan pengenalan vaksinasi. Selain itu juga ada sokongan kepada sektor tertentu. Kerajaan memberikan sokongan khas kepada sektor yang terjejas seperti pelancongan, perhotelan dan SME melalui insentif kewangan, bantuan teknikal dan bantuan penstrukturan. Yang seterusnya adalah kesimpulan kecil untuk subtopik ini.
Walaupun pandemik COVID-19 telah memberi kesan negatif yang besar kepada ekonomi global dan Malaysia, langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dan pemangku kepentingan lain bertujuan untuk merangsang pemulihan ekonomi dan memastikan ketahanan jangka panjang. Ini sahaja yang saya kongsi dalam video ini. Terima kasih atas mendengar.